Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay. Jadi hari ini kami dari kumpulan 8 akan membentangkan tajuk pentadbiran pendidikan Islam di Afrika Selatan. Namun sebelum itu saya akan menerangkan terlebih dahulu sedikit sebanyak mengenai sejarah agama Islam di Afrika Selatan ini. Okey. Jadi sebelum kedatangan agama Islam di Afrika Selatan ini, satu-satunya agama yang diiktiraf di negara ini adalah agama Kristian, yang menyebabkan aktiviti-aktiviti keagamaan yang lain, misalnya agama Islam ini, yang tidak mampu untuk dijalankan secara bebas, ya. Namun semuanya ini telah berubah apabila terdapat penggubalan ordinat yang mengenai hak kebebasan untuk beragama di negara Afrika Selatan ini, ya, sekaligus menjadi titik tolak bagi berlakunya perkembangan agama Islam di negara Afrika Selatan ini. Okey, pada tahun 1964 seorang syekh daripada Indonesia yang bernama Syekh Yusuf telah datang ke negara ini, ya, dan menjalankan aktiviti kegiatan dakwah terhadap penduduk-penduduk di negara ini. Sekaligus beliau telah menjadi inspirasi kepada penduduk ataupun komuniti Muslim yang ada pada ketika itu, sekaligus memperkembangkan lagi agama Islam di Afrika Selatan. Selain daripada itu juga, tokoh yang kedua yang memberikan sumbangan dalam perkembangan agama Islam di Afrika Selatan ini adalah Abdullah Kadi Abdus Salam, yang mana beliau ini telah menyumbang daripada sudut menubuhkan institusi pendidikan agama Islam yang pertama di Afrika Selatan, iaitu institusi sekolah yang berasaskan masjid dan juga madrasah. Jadi seterusnya, apabila kita kata penubuhan institusi pendidikan agama Islam di Afrika Selatan ini, serta kegiatan-kegiatan dakwah yang kita kata semakin meluas, menyebabkan menarik lebih ramai lagi penganut-penganut agama Islam daripada serata dunia untuk datang ke negara ini, ya. Khususnya mereka yang datang daripada negara-negara Asia, okey, misalnya daripada negara India. Peringkat pendidikan. Di Afrika Selatan, alam persekolahan adalah selama 13 tahun atau dipanggil grade. Bermula dari tadika pada grade 0, sekolah rendah 1 hingga 6 dan sekolah tinggi 7 hingga 12. Namun, tahun pertama pendidikan iaitu grade 0 dan 3 tahun terakhir 10 hingga 12 juga dipanggil metrik adalah tidak diwajibkan. Kebanyakan sekolah rendah menawarkan grade 0, tetapi grade ini juga boleh dibuat di tadika. Lazimnya untuk memasuki universiti, seseorang itu wajib melepasi metrik dengan minimum 3 mata pelajaran bergrade tinggi dan bukan sekadar lulus standard. Malah, beberapa universiti yang berprestige akan meletakkan syarat akademik yang lebih tinggi. Walaupun begitu, mereka yang lulus National Senior Certificate layak untuk belajar di Technikon atau College Technical. Sistem persekolahan di Afrika Selatan terdiri atas 2 bentuk, iaitu yang pertama, pendidikan melalui persekolahan formal, iaitu education, dan yang kedua adalah pendidikan melalui pelatihan, iaitu training. Kedua bentuk sistem persekolahan tersebut dijalankan dalam 3 peringkat, iaitu yang pertama, pendidikan dan pelatihan umum atau dasar, yang kedua, pendidikan dan pelatihan lanjutan, dan yang ketiga, pendidikan dan pelatihan tinggi. Afrika Selatan juga menawarkan peringkat pengajian tinggi untuk sarjana muda selama 3 tahun, sarjana atau master selama 1 atau 2 tahun bergantung pada jurusan, dan juga PhD 2 sehingga 3 tahun atau minimum 4 tahun untuk yang mengambil secara separuh masa. Struktur pendidikan di Afrika Selatan. Di bawah sistem apartheid, sistem pendidikan dirangka mengikut warna kulit, iaitu kementerian yang berasingan untuk pelajar kulit putih, Asia dan kaum kulit hitam di luar Bantustan. Pengasingan ini telah menghasilkan 14 kementerian pendidikan yang berbeza di negara ini. Penstrukturan sistem pendidikan selepas era apartheid merupakan cabaran yang sangat besar bagi kerajaan negara ini. Selepas berakhirnya sistem apartheid, kerajaan baru telah membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan tanpa mendiskriminasikan kaum dengan menggabungkan 14 kementerian pendidikan, dan ia merupakan tugas yang sangat sukar. Oleh itu, pada Februari 1996, Kementerian Pendidikan telah melancarkan satu kurikulum baru yang dinamakan Kurikulum 2005. Kurikulum ini yang akan menggantikan dasar pendidikan yang berasaskan apartheid. Kurikulum ini akan memberi tumpuan kepada outcome atau hasilnya, iaitu pelajar akan menjadi lebih proaktif dalam persekitarannya dan juga di dalam masyarakat. Afrika Selatan juga telah mempunyai sistem pendidikan tinggi yang sangat maju, yang juga dipisahkan mengikut ras sewaktu era apartheid. Pada tahun 1994, terdapat 385,000 pelajar yang belajar di 21 universiti dan 190,000 pelajar di Technikon atau Institute Technical. Hampir 37% adalah dari golongan kulit putih. Tapi sejak 1995, selepas era apartheid, penyertaan pelajar kulit hitam di universiti-universiti yang dikhaskan untuk golongan yang berkulit putih telah bertambah secara mendadak dari tahun ke tahun.
pembiayaan pendidikan di Afrika Selatan. Sekolah di Afrika Selatan terdapat 3 jenis buah sekolah dan pembiayaan yang berbeza. Yang pertama adalah sekolah bebas bayaran, Public Free School. Sekolah bebas bayaran ini dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Sekolah tersebut terdapat di kawasan miskin dan juga pedalaman. Di sekolah bebas bayaran ini juga terdapat program pemakanan sekolah kebangsaan, iaitu yang dipanggil National School Nutrition Program, yang dipanggil sebagai NSNP. NSNP ini telah mengeluarkan sebanyak 1.6 juta untuk memberikan makanan kepada kanak-kanak di sekolah tersebut sepanjang 1 hari. Sekolah yang kedua adalah sekolah swasta awam. Sekolah swasta awam ini dibiayai oleh kerajaan, tetapi mereka still dikenakan bayaran yuran, merangkumi asas pembelajaran seperti alat pembelajaran sekolah dan juga alat seragam sekolah, pakaian seragam sekolah. Sekolah swasta terbahagi kepada 2 di Afrika Selatan, iaitu sekolah swasta bebas dan juga sekolah swasta tradisional. Sekolah swasta bebas merupakan sekolah swasta yang biasa dan juga sekolah swasta tradisional adalah satu sekolah swasta yang didirikan oleh mubalik. Kedua-dua jenis sekolah swasta ini dibiayai oleh diri sendiri ataupun keluarga. Ianya tidak ditanggung oleh kerajaan. Seterusnya kita beralih kepada pemilihan guru untuk pendidikan di Afrika Selatan. Kelayakan yang diperlukan untuk pemilihan guru untuk pendidikan di Afrika Selatan adalah guru-guru yang berkelayakan untuk mengajar pada pendidikan Afrika Selatan adalah guru yang berkelulusan ijazah sarjana muda pendidikan grade K21. Mereka perlu menghabiskan 3 hingga 4 tahun untuk mengambil ijazah sarjana muda pendidikan dan menjadi guru. Guru-guru yang mempunyai kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan ini, mereka dibahagikan kepada sekolah berkulit putih, sekolah berkulit hitam dan juga sekolah Asia. Kurikulum di Afrika Selatan terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu kurikulum 2005 dan kurikulum 2007. Kurikulum 2005 atau dikenali sebagai National Curriculum Statement merupakan kurikulum yang menggantikan kurikulum sebelumnya, iaitu kurikulum di bawah pemerintahan semasa apartheid. Kurikulum ini dibentuk tanpa diskriminasi kaum yang menggabungkan 14 kementerian yang terhasil di bawah dasar pendidikan apartheid. Kurikulum ini juga memberi tumpuan kepada hasil atau outcome di mana pelajar akan lebih aktif dalam lingkungan persekitaran termasuk juga dalam masyarakat. Ini bersesuaian dengan tujuan yang telah dikemukakan oleh pemerintah Afrika Selatan itu sendiri, di mana kurikulum nasional ini berpotensi untuk mengembangkan lagi jati diri pelajar untuk menjadi warga negara Afrika yang demokrasi dan memberi potensi kepada pelajar untuk mengasah lagi bakat mereka. Bagi kurikulum 2007 pula, merupakan hasil daripada semakan kurikulum 2005 yang dikenali sebagai Revised National Curriculum Statement, iaitu penyataan kurikulum kebangsaan yang telah disemak semula. Kurikulum ini telah mengalami beberapa perubahan seperti penambahbaikan dari segi struktur kurikulum 2005, bahan-bahan pembelajaran dan lain-lain lagi dengan menekankan prinsip-prinsip seperti transformasi sosial, pendidikan berasaskan hasil, pengetahuan dan keterampilan yang tinggi, kecekapan yang dapat diterapkan, kemajuan berterusan, hak asasi manusia, keadilan sosial, penilaian sistem pengetahuan murni serta kredibiliti dan kualiti. Tahap pendidikan di Afrika Selatan terdiri daripada 3 tahap, iaitu tahap pendidikan merendah, tahap pendidikan menengah dan tahap pendidikan tinggi. Pada tahap pendidikan rendah, pelajar akan mempelajari mata pelajaran seperti bahasa, seni dan budaya, matematik, sains sosial dan sebagainya. Pada tahap menengah pula, subjek yang dipelajari ialah geografi, sejarah, perikanan, reka bentuk dan lain lagi. Manakala pada tahap pendidikan tinggi, pelajar akan disesuaikan dengan mana-mana program pembelajaran atau bidang masing-masing yang bersesuaian dengan kurikulum yang berlaku. Akhir sekali, kita akan beralih kepada prasarana pendidikan di Afrika Selatan. Prasarana bermaksud keseluruhan kemudahan dan perkhidmatan asas. Oleh itu, kita boleh lihat di sini antara prasarana yang diberikan oleh pentadbir pendidikan Afrika Selatan ialah khususnya sekolah bebas bayaran, iaitu Public Free School. Public Free School ni merupakan sekolah yang dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan Afrika Selatan. Sekolah-sekolah ini hanya terdapat di kawasan-kawasan orang miskin seperti di kawasan pedalaman. Dalam sekolah ini wujudnya satu program yang sangat membantu untuk murid-muridnya, iaitu program pemakanan sekolah kebangsaan. Program pemakanan sekolah kebangsaan ini memberikan makanan secara percuma kepada 1.6 juta kanak-kanak yang ada di dalam sekolah tersebut. Seterusnya, sekolah swasta awam. Sekolah swasta awam juga dibiayai oleh kerajaan tetapi tidak dibiayai secara sepenuhnya. Kerajaan mengenakan yuran kepada pelajar-pelajarnya untuk peralatan asas seperti buku, pakaian, baju seragam dan sebagainya. Peralatan asas ini akan memudahkan pelajar-pelajarnya semasa sesi persekolahan berlangsung. Berdasarkan prasarana-prasarana yang diberikan, kita dapat lihat bahawa pentadbir pendidikan di Afrika Selatan sangat menitik beratkan pendidikan untuk rakyatnya agar mereka tidak tercicir. Seterusnya kita berpindah kepada pendidikan
pendidikan Islam di Afrika Selatan. Secara umumnya, majoriti Muslim di Afrika Selatan menghadiri sekolah awam jenis campuran, iaitu maksudnya bercampur di antara jenis lelaki dan perempuan. Umumnya di Afrika Selatan terdapat dua jenis sekolah Muslim, iaitu sekolah yang menggabungkan pendidikan sekuler dan Islam, dan yang kedua adalah madrasah, iaitu yang mengajar kelas tambahan dalam pelbagai mata pelajaran Islam. Pelajar Muslim biasanya menghadiri madrasah pada waktu petang, yaitu selepas waktu persekolahan ataupun pada hujung minggu. Pengajian Islam juga diperkenalkan sebagai subjek bukan peperiksaan di sekolah-sekolah untuk anak-anak Muslim, serta tidak semua sekolah menawarkan pengajian Arab atau Islam. Ini menjadikan madrasah sebagai institusi yang mempunyai pengaruh formatif yang berterusan terhadap kehidupan anak-anak Muslim. Namun, umat Islam kini secara umum mengakui bahwa madrasah harus berfungsi seiring dengan sekolah-sekolah sekuler. Seterusnya kita beralih kepada organisasi. Secara umumnya, sekolah Islam di Afrika Selatan berada di bawah kawalan Association of Muslim School yang dikenali sebagai AMS dan juga madrasah. AMS menawarkan sukatan pelajaran pengajian sekuler dan juga madrasah. Selain itu juga AMS ataupun dalam bahasa Melayu, Persatuan Sekolah-Sekolah Islam adalah rangkaian sekolah Muslim di Afrika Selatan dan terdiri daripada 68 sekolah di seluruh negara serta merangkumi sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah bebas, dan bantuan kerajaan. AMS juga aktif di 3 daripada 9 wilayah di Afrika Selatan. Sebagai sejarah ringkas, AMS ataupun SE ditubuhkan pada bulan Mac 1989 di College Al-Falah yang dikenali sebagai Lokat Islamia College pada masa itu. Ahli utama persatuan adalah Habibia Islamic College, College Lokat Islamia, Roshni Islamic School, As-Salam, dan Asia Muslim School dan Nurul Islam School. Selain itu juga, AMS diberikan amanah untuk melaksanakan beberapa perkara, yaitu yang pertama kerjasama pentadbiran, bengkel pembangunan pendidikan, yang ketiga penilaian kertas peperiksaan akhir, yang keempat susukan antara sekolah, yang kelima bengkel berasaskan subjek, dan yang terakhir sekali adalah program jangkauan masyarakat. Selain itu juga, persatuan ini mengadakan persidangan pengurus dan pengetua yang terlibat secara berkala. Dari aspek tenaga pengajar untuk pentadbiran pendidikan Islam di Afrika Selatan ialah yang pertama, guru tidak mendapatkan ilmu agama Islam yang secukupnya. Sebagai contohnya, di madrasah, guru agama keseluruhannya adalah daripada lepasan diploma dan hanya mempunyai penguasaan dalam bahasa Arab dan dalam pendidikan Islam pada tahap awal di universiti. Dan yang kedua pula ialah guru tidak mempunyai latihan perguruan dalam bidang pendidikan Islam secara khusus. Okey, menurut kajian yang dijalankan oleh Yusuf Wagid pada Februari 2009, hasil kajian beliau, hasil temu bual yang beliau jalankan, beliau telah menemu bual 40% daripada guru yang berada di madrasah itu dan kebanyakannya mereka mempunyai pekerjaan tetap di sekolah awam dan madrasah tu hanyalah sebagai kerja sampingan sahaja. Dan di madrasah ni juga kebiasaannya gurunya adalah daripada kalangan imam dan syekh dalam kalangan orang yang mentap di kawasan madrasah tersebut juga. Lepas tu, dan imam dan syekh ni mereka ni adalah daripada lepasan pendidikan di Kolej Islam dan juga mendapat pendidikan di peringkat ijazah di luar negara seperti Al-Azhar. Okey, contoh yang kedua pula berdasarkan artikel Islamic Education in South Africa yang ditulis oleh Yusuf Wagid juga. Bagi Muslim Mission School ni, kelaikan guru adalah berbeza pada peringkat menengah dengan peringkat rendah. Okey, kalau guru lelaki ni, mereka dilatih di institusi teologi Islam di Afrika Selatan ataupun di Timur Tengah. Manakala guru perempuan, mereka dilatih dalam pengajian Islam dan profession sekular. Tetapi tiada latihan perguruan dalam bidang yang khusus untuk pendidikan Islam dan hanya mendapatkan latihan semasa mereka memang jawatan tersebut. Okey, dari segi kemudahan pula, bagi sekolah agama yang berada di Durban dan Joburg, banyak mendapatkan sumbangan daripada ahli perniagaan yang terdiri daripada kaum India yang telah menjadi penduduk tetap di Afrika Selatan. Dan jadi fasiliti mereka ni lengkap lah. Mereka mempunyai fasiliti yang lengkap dan cantik. Tapi kalau di bahagian daerah Cape Town, fasiliti dia masih daif kerana kurangnya korporat yang menyumbang untuk pembangunan madrasah di sana. Seterusnya, kurikulum pendidikan Islam di Afrika Selatan. Di sekolah Islam ataupun di sekolah agama di Afrika Selatan, pelajar akan mengikuti kurikulum kebangsaan Afrika Selatan. Mereka akan mempelajari pendidikan moden, pendidikan Islam dan bahasa Arab sebagai mata pelajaran tambahan. Bahasa Arab itu sendiri telah dijadikan subjek peperiksaan rasmi. Manakala di Universiti Pendidikan Tinggi, selain daripada kurikulum kebangsaan, pihak universiti turut menawarkan program bahasa Arab dan pengajian Islam kepada para pelajar. Di Darul Ulum pula, antara kursus-kursus yang ditawarkan adalah seperti yang pertama, Hifzul Quran, iaitu penghafalan Al-Quran, yang kedua, prinsip perundangan dan ilmu pengetahuan Islam, yang ketiga, tajwid dan qiraat, dan yang keempat, bahasa dan kesusasteraan Arab. Akhir sekali, di kolej berasaskan komuniti pula, mereka mempunyai kurikulum yang luas termasuk mata pelajaran seperti perbandingan agama dan kerohanian Islam. Kolej ini juga menawarkan ijazah sarjana muda dalam bidang teologi, Arab dan undang-undang Islam. Sekarang kita beralih pula kepada institusi pendidikan Islam di Afrika Selatan.
Realitinya, terdapat pelbagai institusi pendidikan Islam yang telah ditubuhkan sama ada institusi awam maupun swasta. Antara institusi pendidikan Islam yang pertama yang telah ditubuhkan di Afrika Selatan ialah Madaris, iaitu jamak kepada madrasah. Madrasah pada awal abad ke-18 sangat terkenal bagi golongan hamba dan orang berkulit hitam untuk mempelajari agama Islam di situ. Madrasah yang pertama di Afrika Selatan dikenali sebagai Dobb Street Madrasah. Madrasah tersebut terletak berdekatan dengan awal masjid. Dobb Street Madrasah telah ditubuhkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ulama dari Indonesia iaitu Tuan Guru. Nama sebenar Tuan Guru ialah Imam Abdullah Qadi Abdul Assalam. Beliau juga merupakan imam besar bagi masjid pertama di Afrika iaitu Awal Masjid. Antara perkara yang dipelajari di madrasah ialah cara membaca Al-Quran dan cara menulis Arab. Institusi yang kedua ialah sekolah agama yang telah menggabungkan pendidikan sekular dan pendidikan Islam. Institusi yang dimaksudkan ialah Muslim Mission School. Muslim Mission School telah ditubuhkan pada tahun 1913 oleh Abdullah Abdul Rahman. Muslim Mission School ini bebas untuk memilih guru dan menyediakan kurikulum yang sesuai digunakan untuk kepentingan agama. Kerajaan juga akan menampung jumlah pembayaran pembangunan sekolah dan membayar gaji guru. Tujuan penubuhan institusi ini adalah untuk memberi peluang kepada guru-guru Muslim, yakni dengan menyediakan jawatan bagi mereka, lebih-lebih lagi bagi mereka yang tidak mendapat jawatan di sekolah Kristian. Di samping itu, sekolah ini ditubuhkan untuk memberi peluang kepada anak-anak Muslim untuk mendapat pendidikan yang mana ibu bapa mereka risau akan dominannya Kristian pada waktu tersebut. Institusi yang ketiga ialah Islamia College. Islamia College merupakan institusi swasta atau sekolah agama yang cuba memasukkan elemen Islam ke dalam subjek sekular. Islamia College adalah antara sekolah yang terkenal yang ditubuhkan pada tahun 1984. Sekolah ini cuba melaksanakan Islamisasi subjek sekular yang dikenali dengan Islamization of Knowledge. Namun, ia belum dapat memperkenalkan Islam ke dalam mata pelajaran sekular kerana tiada buku teks dan bahan pengajaran yang boleh digunakan. Seterusnya, sistem kewangan untuk pentadbiran pendidikan Islam di Afrika Selatan. Kerajaan menyediakan subsidi yang khusus untuk membayar gaji kepada guru di sekolah agama kerajaan. Manakala sekolah agama persendirian perlu mencari dana sendiri untuk membayar gaji guru yang mengajar di sekolah tersebut. Seterusnya, sekolah persendirian menerima sumbangan daripada pemberi dana persendirian. Yang seterusnya adalah metodologi pentadbiran pendidikan Islam di Afrika Selatan. Terdapat dua jenis sekolah Muslim di Afrika Selatan. Yang pertama, sekolah yang menggabungkan pendidikan sekular dan pendidikan Islam, iaitu sekolah persendirian. Yang kedua, madrasah yang mengajar kelas tambahan dan berbagai mata pelajaran Islam. Baiklah, kita lihat terlebih dahulu kepada sekolah persendirian. Terdapat 75 buah sekolah persendirian di Afrika Selatan yang menyediakan kurikulum yang sama dengan sekolah awam. Dan yang menyebabkan sekolah agama persendirian semakin berkembang adalah kerana sistem kurikulum mereka sama seperti sekolah awam yang lain. Selain itu, terdapat pemberi dana yang sentiasa menyumbang dari segi kewangan kepada sekolah tersebut. Kemudian, sekolah-sekolah agama persendirian ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah institut pendidikan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIGG dan Komuniti Islam di Afrika Selatan mengatakan bahawa sekolah agama sangat-sangat menyumbang dalam bentuk kepercayaan atau iman yang kuat terhadap ajaran agama Islam. Yang kedua, sekolah agama persendirian menyediakan peluang pendidikan kepada orang Islam yang dibulau dan ditindas seperti golongan yang bukan berkulit putih. Yang terakhir adalah sekolah tersebut juga dikenali sebagai institut yang mempunyai sifat toleransi yang tidak sama seperti sekolah awam yang lain. Sekolah ini juga mempunyai pendidikan yang disediakan untuk orang Islam. Tujuan utama penubuhan sekolah untuk orang Islam ini adalah untuk membentuk pelajar yang mengamalkan ilmu yang diperoleh berdasarkan kepada Al-Quran, Sunnah dan Syariah. Oleh itu, pelajar akan mengekalkan kepercayaan mereka dan mendidik diri untuk meneguhkan keimanan mereka terhadap ajaran Islam. Selain itu, tujuan lain adalah untuk membentuk pelajar yang berakhlak mulia. Seterusnya, pendidikan Islam diperkenalkan sebagai mata pelajaran yang tidak berimbang peperiksaan. Madrasah pula berperanan sebagai institusi yang mengajar bahasa Arab dan pendidikan Islam, kerana tidak semua sekolah di Afrika Selatan mengajar subjek pendidikan Islam. Baiklah, sekarang kita sudah berada di penutup pembentangan. Jadi saya akan menerangkan beberapa perbezaan antara pendidikan di Afrika dan juga sistem pendidikan di Malaysia. Pada hari ini, Malaysia telah menggunakan KSSR dan KSSM. Manakala di Afrika pula, pada hari ini mereka menggunakan kurikulum 2005. Seperti mana yang kita tahu, kurikulum 2005 digunakan adalah untuk menghentikan sistem apartheid yang digunakan di Afrika. Sistem apartheid ini kemudiannya menghasilkan 14 kementerian, manakala di Malaysia hanya mempunyai satu kementerian pendidikan sahaja. Tujuan bagi pendidikan di Afrika juga mempunyai perbezaan dengan pendidikan di Malaysia. Tujuan pendidikan di Afrika adalah untuk melahirkan masyarakat yang proaktif dalam kalangan masyarakat dan juga negara. Manakala tujuan pendidikan di Malaysia adalah untuk melahirkan masyarakat yang mahir dalam pelbagai bidang. Kesimpulannya, terdapat beberapa manfaat yang kami peroleh daripada kajian dan pembentangan yang kami lakukan terhadap sistem pendidikan ataupun sistem pentadbiran di Afrika. Yang pertama, kami sangat seronok kerana dapat mengkaji dengan lebih dalam dan menambah ilmu dengan lebih luas terhadap pentadbiran pendidikan di Afrika Selatan. Antaranya, kami telah mempelajari tentang tempoh persekolahan, tahap pendidikan, kurikulum pendidikan Islam, penjawatan guru dan banyak lagi. Kemudian yang kedua adalah kami dapat membezakan antara pendidikan di Afrika dan juga pendidikan di Malaysia. Terdapat beberapa perbezaan seperti mana yang telah saya terangkan sebentar tadi. Akhir iaitu yang ketiga, kami dapat mengetahui beberapa sekolah yang menawarkan pengajian Islam di Afrika, iaitu yang pertama adalah Dobb Street Madrasah, yang kedua adalah Muslim Mission School, yang ketiga Islamia College. Yang terakhir sekali, mestilah kami dapat mengetahui bagaimanakah Islam boleh
Islam boleh datang ke Afrika Selatan dan meningkatkan sistem pentadbiran dan pendidikan di sana. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.